Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, bagaimana dengan anda semua pagi ini? Kalau siapa yang rasa hebat dan bagus, sila bagi komen di ruang chat tu, sihat ke tak sihat ke, bagus ke apa ke, dan untuk yang di Facebook juga boleh participate sama, sebab kali ini kita punya perbentangan dalam Zoom meeting kita, saya menggunakan satu penambahbaikan dalam PowerPoint yang dipanggil class point. Okey, yang mana bukan saja di Zoom saja yang dapat dapat mendengar dan dapat melihat serta participate, tetapi anda yang berada di Facebook juga dapat participate. Sebelum tu nak tanya, Hasana boleh dengar clear tak suara Kak? Clear Kak, boleh dengar. Okey, baik. Okey. Quiz yang saya akan jalankan di sini adalah berada di dalam PowerPoint tu sendiri. Jadi advantage kepada orang yang memang fokus dan orang yang memahami. Dia kadang-kadang dia fokus, dia tak faham pun tak guna juga kan. Dia fokus, dia tengok tapi mata dia pandang ke lain. Tak jadi apa-apa. Saya akan beri beberapa soalan, hanya 3 soalan saja yang akan ada competition, dan siapa yang mendapat yang markah paling tinggi, dia akan jadi pemenang. Dan kalau kata pemenang tu dah pernah menang sekali, kita akan bagi nombor 2 lah. Maknanya kita bagi orang lain juga merasai hadiah daripada TDC. Okey, adil macam tu kan? Okey. Jadi hari ni saya sebenarnya memilih topik lain, tapi bila saya tengok lepas Cik Hafiz bercakap tentang berry mix minggu lepas, hari Ahad tak salah kan? Ahad atau Sabtu. Jadi saya tengok banyak persoalan yang timbul tentang berry mix. So saya cuba untuk memberi satu simplification kepada anda semua, dan terlebih dahulu saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam presentation saya. Okey, jom. Let's us explore the berry mix. Okey. Okey. Right, saya nak share screen Okay, dah nampak kan? Okay. So, nampak dekat sini, sila login classpoint.app. Masuk dekat Google Chrome anda. Kalau yang ada handphone tu pergi patah balik dekat Google Chrome. Type ni, classpoint.app. Tak ada paksaan untuk join. Kalau nak join silakan, tak nak join pun tak jadi masalah. Yang berada di Facebook pun juga, kalau nak join, anda pergi ke Google Chrome dekat tempat kita buat search, Google Chrome ke ataupun Mozilla ke, tak kisahlah. Pergi dekat situ, dekat then type classpoint.app dan nanti masukkan kod ni. Okay. Nanti nampak dekat hujung belah kanan tu ada satu kod ni, 79517. Okey. Okey, nanti bila dah masuk anda akan nampak paparan begini ni paparan dia begini. Sekejap, saya nak kena tengok saya punya skrin, saya nak tengok dapat tak keluar. Okey. Anda akan nampak paparan begini. Okey. Bila nampak paparan begini, masukkan kelas kod tu. Yang mana tak tahu tu saya ajar satu-satu, 79517. Anda masukkan ID anda. Okey. Jangan conteng saya tak faham betul siapa yang rajin sangat menconteng ni. Dia ganggulah saya punya view. Alright. Okey. Kita tunggu sekejap bagi kawan-kawan kita masuk. Okey, yang di Facebook juga boleh join Anda type classpoint.app, masukkan kelas kod 79517, kerana jika tak masuk kelas kod anda tak boleh untuk menyertai kuis yang bakal dijalankan. Jadi kalau tak sertai kuis, kalau tak masuk maknanya tak boleh dapat hadiah lah. Mana tahu anda akan dapat adalah pemenangnya, betul? So, saya tunggu sikit lagi, at least sampai 50 orang dan saya akan proceed. Di kelas point ni anda boleh save slide kalau nak. Okey, dekat situ ada button save slide. Kalau nak save slide silakan, tak ada masalah. Mungkin boleh dijadikan bahan untuk digunakan. Bila save slide nanti boleh tengok dekat bahagian download Nur Junaida, tolong jangan conteng ya. Saya nampak nama anda menconteng slide saya.
Walaupun saya boleh padam tapi saya tak nak dia mengganggu distraction. Dia akan distract saya punya ni. punya apa nama tu? Concentration Okay, alright. So kita tunggu sikit lagi 8 orang. Kalau yang tak tahu macam mana boleh letak dekat chat ni, nanti saya akan akan guide Dia sebenarnya satu yang interaktif agar anda semua dapat berkomunikasi dengan saya apabila kita berada dalam kelas nanti. Jadi kalau ada yang nak bertanya, boleh tanya dekat sini. Jadi secara tidak langsung, kuis yang saya jalankan ni adalah untuk mengetahui sama anda faham atau tidak. Okey, alhamdulillah dah ada 58 orang partisipan, 59. Okey. Alright. So, Puan ulang balik kod dia. Tu 79157. Masukkan ni HTTP. Ini klik je link biru saya bagi ni. Nanti anda boleh pergi terus ke classpoint.com ni classpoint.app. Okay, type dekat link biru ni. Okay, so alhamdulillah kita pagi ni akan mulakan pembentangan saya. Okay, mohon sekali lagi jangan diconteng saya punya slide ni. Memang contengan tu tak akan kekal, tapi dia akan mengganggu penglihatan kawan-kawan kita. Okay, so right, jadi feel good, very good with very mixed. Benda yang baru, ada orang rasa macam excited nak cuba, takutnya nak cuba, rasa apa tu, sedap ke, okey ke, macam-macam kan. Perasaan ni hanya boleh dapat diterjemahkan sekiranya anda rasa. Tak rasa memang tak boleh nak kata. Saya kata sedap sebab saya suka. Ada orang cakap tak bestnya, tak sedapnya sebab dia tak suka. Kita nak tahu apa kita rasa, kita kena rasa dekat tekak kita sendiri. Dekat lidah kita. Dan bila you dah rasa, you sendiri tahu manfaat dia macam mana. Okay. Are you ready to explore? So jom kita mulakan eksplorasi. Right? Okay. Okey, nama saya Norma binti Abdullah. Saya dari tim Superb dan saya menggelarkan diri saya sebagai cikgu kecil anda sebab saya bukan cikgu besar. Guru besar kita orang lain, jadi saya cikgu kecil. Okey, jadi hari ni kita tak cerita pasal situ Joy, kita tak cerita pasal Colever, kita cerita pasal Waalaikumsalam. Okey, kita cerita pasal very mixed. Something new, something excited and something that you should explore. Kodnya apa? Ni atas ni 79 ni ada sini tulis 79517. Kelas kod Alright. Okay. So sebenarnya benda ni agak baru yang ada kelas kod ni. So orang rasa macam okay, macam boleh ke nak buat ni? Tak apa. Jom kita explore sama-sama. Right? Okay, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Okay. Okay, so dah sedia Dah sedia dengan buku semua Okay, kita mulakan dengan kuis kita yang pertama. Ni kuis ni bukan ni kuis ni tak ada markah. Kuis ni saja-saja je. Saya nak tahu apa perasaan anda pada pagi ini. Tuliskan di ruangan berkenaan apa anda rasa sekarang. Bersedia, teruja, terpaksa ataupun apa perasaan anda. Sila lihat dekat anda punya skrin telefon Okey. Right, saya mulakan. Jangan conteng saya kata. Ya Allah, rajin sangat menconteng. Okey, mulakan sekarang. Tuliskan apa perasaan anda. Nur Asiah Situ Joy, please jangan tekan apa-apa. Jauhkan tangan anda daripada skrin. Kita dah ada 145 orang dalam kelas point.
Lagi 10 saat saya tutup. Saya tutup apa nama ni, submission Okey, terima kasih kerana menjawab. Okey, saya masukkan dalam slide dan anda boleh melihat apa perasaan anda. Okey, kita tengok kat sini. Berasa teruja nak mengetahui apa berkenaan Berry Mix apa semua. Nampak? Makna alhamdulillah anda semua rasa sangat teruja nak apa nama ni, nak mengeksplor apa itu C2Joy kan. Alhamdulillah. Okey. Jadi inilah semangat yang kita nak. Kalau sendiri pun tak terasa nak tahu pasal Berry Mix, tak gunalah saya cerita kan. Okey. So kita dah sampai ke apa nama ni, kita mulakan kita punya perbincangan kita. Alright. So, apa yang perlu anda tahu dalam kesihatan tu Okay. Memahami faktor utama penentu kepada kesihatan tubuh kita. Apa yang perlu kita tahu tentang kesihatan kita? Apa yang memastikan kita itu sihat atau tidak? Okay. Ada dua komponen yang perlu anda tahu. Pertama ialah antibody. Okay. Antibody itu apa? Secara mudahnya dia adalah imuniti tubuh, iaitu kemampuan sel kita mempertahankan diri dan menghalang kuman atau virus ataupun parasit yang berbahaya dari masuk ke dalam dia. Pertama adalah protection kita bermula daripada kulit kita, lepas tu adalah dekat lubang hidung lah, apa semua, mata semua kan. Jadi saya ambil kita punya first defensive kita adalah kulit, okey, dan dimulai dan teruskan dengan yang lain. Dan dalam kita punya tubuh badan kita tu ada sel darah putih, juga antibody yang dipanggil immunoglobulin yang menjadi tentera bagi menyerang antigen yang masuk dalam tubuh kita. Okey, saya kena bagi tahu sini sebab ramai yang tak faham antibody ni apa, antioksidan ni apa. Jadi apa beza dia? Kenapa kita kena ambil dua-dua? Apa pasal kita tak boleh ambil satu? So ini saya nak bagi tahu anda perbezaan antara dua Okey, ingat imuniti tubuh, antibody tubuh, imunisasi, tak kisah ambil vaksin ke apa, dia adalah pertahanan untuk kita bersedia sekiranya kita diserang oleh musuh yang sangat kita tak kenal. Okey. Kalau kita ambil daripada segi C2Joy lah. Okey. Jadi saya nak bagi tahu anda semua, ada orang yang dah minum susu tapi tetap juga dia kena COVID-19. Kenapa? Sebab dalam susu kita tak ada vaksin. Dalam tubuh kita hanya disediakan dengan satu sistem pertahanan untuk kita bersedia sekiranya diserang. Apabila kita diserang tu kita mungkin akan demam, tetapi dalam masa kita demam tu dia sedang menjadikan satu imuniti bagi membuang dan membersihkan virus yang menyerang kita. Okey? Ini faham maknanya imunisasi ataupun antibody adalah apabila kita bersedia atau mempersediakan diri kita, tubuh kita daripada diserang oleh virus, kuman dan juga parasit. Yang kedua adalah antioksidan. Yang ini bermula dari luar, yang antibody ni mula daripada kulit. Tetapi antioksidan adalah bahan yang dapat mengurang, meneutral serta melindungi sel badan kita daripada kerosakan akibat radikal bebas. Ini boleh kita anggap sebagai pertahanan terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. Okay, dekat dalam ni saya akan cerita. Kalau kau nampak dekat sini, ini dipanggil unpaired elektron. So macam ni bila dia terlepas, dia akan macam budak kecil lepas daripada kawalan kan. Dia akan merayau. Jadi kita macam mana nak kawal ni? So kita kasihkan dia kawan. So daripada antioksidan ni dia akan kawankan dengan radikal bebas. Dan untuk pengetahuan anda semua,
radikal bebas tidak semuanya yang tak baik. Ada kebaikan daripada radikal bebas ni sebab dia membantu untuk kita buat apa dipanggil pencernaan. Okey, dia punya terhasil tu daripada kita punya metabolisme sendiri. Jadi ya, tanpa antioksidan pun tak boleh juga sebab dia akan memastikan tubuh kita itu bersedia untuk menghadapi musuh. Dia balik-balik pada imunisasi. Jadi kita tak boleh hidup tanpa salah satu darinya. Dua-dua kita kena ada. Okey, ini satu pengetahuan sahaja untuk anda semua. Right? Tak ada suara? Hasanah dengar tak suara Kak? Kak dengar dong cakap tak ada suara. Okey. Bolehkah saya memilih dengar? Okey. Bolehkah saya memilih untuk memelihara salah satu saja? Hakikatnya kedua-duanya kita perlukan. Okey, dan untuk memastikan tubuh sihat, kita mesti menjaga kedua-duanya. Tak boleh fikir saya nak pilih antioksidan je lah. Saya tak nak jaga antibody saya lah. Saya nak jaga satu je, tak boleh. Saya nak jaga antibody je, saya tak nak jaga antioksidan, tak boleh. Kita kena kedua-duanya sebab yang atas ni adalah pertahanan daripada musuh-musuh asing. Yang dekat dalam ni, bila kita sendiri yang menyebabkan kerosakan sel kita membawa kita kepada penyakit. Penyakit apa? Kita cerita sekejap lagi. Okey? Alright. Okey. So kalau audio kurang jelas, saya tak pasti kenapa sebab yang lain dengar. Pertama, apa yang perlu anda tahu tentang radikal bebas? Adakah ianya berbahaya? Ini adalah radikal bebas. Apabila dia tak ada partner, dia seorang-seorang, dia tak ada geng. Jadi ini adalah kita punya sel yang ini dipanggil antioksidan. Yang ini radikal bebas. So bila kata radikal bebas, dia tak stabil. Bila tak stabil, dia akan pergi mana-mana lah yang dia suka. Lepas tu dia akan menyerang sel kita semula lah. Jadinya yang saya nak cerita pasal radikal bebas kejap lagi ni biar anda boleh faham apa itu radikal bebas dan kesan dia kepada tubuh badan kita. Yang menjadi kesan apabila radikal bebas itu terlalu banyak. Bukan semua radikal bebas ni tak bagus, tetapi apabila dia terlalu banyak dalam tubuh kita. Okey, apa itu radikal bebas? Radikal bebas ialah molekul atom yang tak stabil, yang merosakkan sel-sel dalam tubuh hingga menyebabkan masalah kesihatan sehingga menjadi kesan kepada penuaan. Macam saya tunjuk tadi kan ada yang pusing yang bulat-bulat tadi kan. Ia kekurangan satu elektron yang menyebabkan ia tak stabil. Ini cerita pasal apa saintifik sikit lah. Kita tengok dalam gelungan tu dia ada dia punya pair positif negatif. Tetapi apabila dia menjadi tak stabil, dia dah tak ada kawan seorang. So bila tak ada kawan seorang, dia ikut suka mana dia nak pergilah. Jadi bila dah ramai sangat dan jadi macam zombie, apa jadi? Kita tengok kat cerita kan, dia makan baliklah manusia yang hidup tu. Itu yang kita maksudkan, saya nak contohkan seperti radikal bebas yang terlalu berleluasa. Okey? Right. So, apa yang perlu anda tahu adalah penyakit yang disebabkan radikal bebas sangat kronik dan dia mengambil masa bertahun lama untuk jadi. Contohnya diabetik, contohnya penyakit berkenaan dengan kardiovaskular, contohnya penyakit yang ada masalah kolesterol. So semua penyakit tu sebenarnya dia bukan hari ni kita dapat. Dia dah jadi lama sangat kesan daripada radikal bebas. Okey, aktiviti radikal bebas ni terjadi daripada hasil metabolisme tubuh juga daripada faktor luaran. So kita ada dua. Dan sebenarnya tubuh kita ni, ni saya nak bagi perumpamaan macam mana sel kita ini mengalami yang dipanggil belum mama belum keluar lagi. Kata-kata kunci itu belum lagi. Macam mana tubuh kita mengalami radikal bebas, serangan radikal bebas. Okay, radikal bebas ni sebenarnya adalah salah satu tindak balas kimia. Dia bukan tak bagus, dia bagus. Kan dalam Islam kata wasatiyah, apabila berlebihan dia akan menyebabkan satu kemudaratan. Sama juga macam ni. Radikal bebas ni dia bagus, tapi bila dia dah terlalu berleluasa daripada tomato ni cantik, dia dah jadi macam rotten kan. So dia jadi tak cantik kan. Macam tu juga ni normal cell. Bila di-attack dengan dipanggil radikal bebas berlebihan, dia akan menyebabkan sel kita ini teroksida.
Dia panggil teroksida. So bila teroksida bermaksud sel kita itu sudah rosak. Jadi yang anda perlu tahu inilah yang terjadi kenapa ada orang umur dia 50 nampak macam umur 35. Ada orang umur 30 nampak macam orang umur dah 50 kerana dia mengalami kematian sel yang dah rosak akibat daripada radikal bebas yang menyerang dalam tubuhnya. Okey? Right. Fakta yang perlu anda tahu adalah tubuh kita sebenarnya berupaya untuk menetralkan radikal bebas ni. Dia ada dua. Daripada dalam dia panggil endogenous, tak salah saya. Kalau yang kat luar exogenous. Okey, maknanya dalam tubuh kita dia sendiri ada satu tindak balas kimia untuk menetralkan radikal bebas ni. Tapi kalau dah lebih sangat, kita dah tak mampu dan kita memerlukan exogenous daripada luar yang terpanggil antioksidan. Dan kalau tak stabil, dia boleh bawa kepada penyakit. Okey? Right. Tak faham tak apa sebab kebanyakan orang yang jual ni dia hanya jual Tauberry mix je. Dia tak tahu kenapa kena minum. Okey, kenapa saya kena bagi tahu anda ni semua? Sebab ini adalah salah satu selling point. Kenapa kita kena tahu tentang antioksidan? Sebab ada radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas ini. Apa yang jadi kalau kita ni dah terlalu sangat radikal bebas? Sebab kita akan dapat penyakit itu dan ini apa semula. Dan apa punca radikal bebas? Inilah pencemaran udara. Ini dipanggil faktor luaran. Faktor dalaman tu macam kita punya tekanan perasaan kita. Kita tak mampu nak jaga rehat kita. Jadi menyebabkan kita punya sel mengalami kerosakan terus pada kematian. Kita terkena sinaran UV. Sinaran UV ni selepas pagilah, maknanya kita pada pukul 8 sampai pukul 10 pagi tu, 10.30 pagi tu yang patut kita ambil yang membekalkan vitamin D. Kita mengalami tekanan harian. Selalu sangat makan fast food. Pencemaran air, pencemaran bunyi pun juga. Tabiat merokok dan duduk dengan perokok termasuk minuman beralkohol. Ini antaranya. Ini adalah punca radikal bebas. Okey. Mengapa? Apa itu radikal bebas? Tadi saya dah tunjuk. Inilah sebenarnya contoh radikal bebas yang perlu anda tahu. Ini adalah radikal bebas yang dah mengganas. Dan untuk pengetahuan anda, pesakit COVID-19 yang telah sihat, yang telah dikatakan free daripada COVID-19, yang mengalami masalah COVID-19 itu lebih daripada 2 minggu, anda sebenarnya terdedah juga dengan banyak radikal bebas kerana virus yang duduk dekat dalam badan kita ni, dalam tubuh manusia ni, dia telah mengambil sebahagian daripada sel kita tu untuk dimakan dan mereput. Jadi itu sebab bila dengar orang kena long COVID, tak pernah ada masalah buah pinggang, tiba-tiba kritikal masalah buah pinggang, bawa pada kematian. Ada orang tak pernah ada masalah semput, tiba-tiba semput. Kenapa? Sebab sel-sel yang ada dekat organ tu telah dimakan oleh virus. Jadi orang yang telah free daripada COVID juga disarankan untuk mengambil antioksidan. Kerana inilah sifat dia. Sebab kita punya sel ni dimakan oleh virus. Kita punya sel juga dia boleh dimakan oleh parasit, oleh kuman, juga oleh antioksidan ni. So nampak tak? Kenapa kita kena jaga sel kita? Sel kita kena jaga melalui jaga imuniti kita, imunisasi kita, antibody kita dan jaga antioksidan kita. Okay? Right. So, keyword pertama, antioksida. Catat cepat. Antioksida. Okay? Keyword pertama. Okay, dah okay, saya bagi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, time's up. Okay, nampak kot kalau orang yang dia duduk tempat lain dia tak nampak keyword ni. Alright. Okay. Kesan radikal bebas. Bila dah kena radikal bebas, dia tentu ada kesan dia. Inilah kesan-kesannya. Akibat terdedah dengan radikal bebas yang berlanjutan secara ulangan dan konsisten. Okay. Apa yang boleh berlaku? Boleh mendapat barah, kesan penuaan, diabetes, penyakit kardiovaskular dan lain-lain masalah kesihatan. Hanya daripada habit ini. Puan, sama je macam Puan terangkan dekat dalam antibody? Sama, memang sama.
Tetapi kita ada 2 division. Satu kita panggil pertahanan daripada virus, kuman dan bakteria, iaitu pertahanan pertama. Yang kedua ni adalah antioksidan. Bila dah dekat dalam tu, macam mana pula kita punya sel tu bertindak balas dengan faktor-faktor luaran dalam tempoh masa yang panjang. Okay. Lepas tu ni juga adalah kesan radikal bebas. Nampak tak? Kita punya sel tu dah mula tumbuh dengan ada polips lah, dah ada ulcer kan, masalah jantung, masalah buah pinggang, kebutaan, ni semua masalah radikal bebas Okey, dan sinaran UV sebenarnya menghasilkan 90% daripada radikal bebas yang merosakkan kulit, especially orang yang bekerja di bawah sinaran matahari. Itu sebab kenapa dia ada pakai lotion yang ada untuk kalis UV lah apa semua kan, untuk mengelakkan kita daripada kesan radikal bebas. Dan kesan daripada radikal bebas pada kulit menyebabkan kita hilang keanjalan kulit. So ceritanya macam mana saya nak dapatkan balik semula ni puan? Tak ada ke cara saya nak ghostan balik, saya nak refresh, apa kata orang, nak maneuver lah, kita nak ambil dapat balik semula manfaat tu. InsyaAllah kalau kita usaha kita akan jumpa Jadi untuk kesan yang lebih jelas saya tunjuk, kalau dekat mata ni dia boleh menyebabkan kebutaan, iaitu katarak. Okey, retinopati nama dia. Okey, jadi apa yang anda nampak dekat sini sebenarnya kesan daripada diabetik. Diabetik tu adalah juga kesan daripada terdedah dengan radikal bebas. Asma, gastritis kan, dia ada masalah gastrik. Diabetik ni juga boleh menyebabkan kegemukan. Okey, radikal bebas juga boleh menyebabkan obesity, sebab tak mampu nak mencerna kita punya makanan yang kita makan tu dengan baik. So nampak tak, hanya kerana terdedah dengan radikal bebas, termasuk kurang rehat Okey, ni semua penyakit-penyakitnya. Jadi dah bersedia untuk kuis seterusnya? Okey, saya dah tunjuk tadi kan. Yang manakah bukan penyumbang kepada radikal bebas? Anda ada masa 1 minit dari sekarang. Okey. Boleh jawab boleh mulakan jawab. Okey. Baik, masa sedang berjalan. Yang manakah bukan penyumbang kepada radikal bebas? Tak ada yang jawab ke? Macam mana nak kasi menang ni, tak ada orang jawab ni? Okey, dah ada 41 orang. Nanti kejap saya tengok Okey. Masa tinggal 20 saat lagi. Okey, tamat. Okey. Saya tengok siapa yang jawab paling cepat Jawapan dia adalah memang C jawapannya. Okey, saya tengok siapa yang menjawab C. Okey. Lanya aku Birich, apa tah nama saya tak tahu kan. Okey, untuk soalan pertama, pemenang kita adalah nanti boleh berhubung dengan nanti saya akan bagi pemenang ni kepada Cik Hasanah Betul tak saya sebut ni? Lanya aku Rich. Kod. Kan lah. Apalah nama dia punya, susahnya nak sebut. 46. Tapi saya rasa ni daripada Cik Gula punya grup lah ni. Tahniah kepada anda kerana menjawab dengan betul. Okey. Alright. So nanti kita akan berhubung dengan anda Lanya aku Rich 46. Tahniah kepada anda. Okey. Right. So seronok tak? Buat main tengah-tengah bercakap ni adalah pula quiz kan? Adalah pula menang kan? Ini kita nak ada interaktif bersama dengan anda Alright. So seterusnya. Apa yang perlu anda tahu Okey.
bagaimana nak menghalang radikal bebas ni daripada merosakkan tubuh kita. Macam mana kita nak buat? Okay. Tak ada cara lain. Rasanya semua dah tahu dah sebab apa bila kita jual produk ni, inilah kita sebutkan. Makin ramai pula lah yang tukang contengnya. Sekejap ya. Okay. Alright. Okay. Macam mana kita nak tolak, nak menghalang radikal bebas daripada menyerang, merosakkan tubuh kita? Jawapan dia adalah melalui antioksidan. Okay. Sebenarnya antioksidan dihasilkan dalam badan kita sendiri. Itu saya panggil exogenous, endogenous yang daripada badan kita, tetapi selalunya tak cukup. Okay, jadi memang tak cukup. Antioksidan adalah bahan yang mengurang, meneutral serta melindungi badan daripada kerosakan akibat daripada serangan radikal bebas. Okey. Dan untuk pengetahuan anda, asalnya dia terhasil daripada badan kita sendiri. Okey, faktor dalaman dan faktor usia menyebabkan kita perlukan sumber luaran. Faktor luaran yang saya sebut itulah yang ada kita dengan terdedang asap rokok, asap bas, asap kereta semua tu kan. So itu menyebabkan kita terdedah dengan radikal bebas yang menyebabkan kita memerlukan antioksidan daripada luar bagi menghalang radikal bebas daripada menyerang tubuh kita lagi dan lagi. Dan ini yang paling banyak diperlukan, iaitu daripada faktor luaran kita ni. Okey, apa yang kita perlukan untuk antioksidan ni? Okey. TDC Tara memperkenalkan berry mix sebagai cara untuk menangani masalah radikal bebas anda. Apa yang ada dalam berry mix ni? Okey, jom kita explore apa yang ada Cantik. Saya sebenarnya suka sangat tengok gambar berry mix ni. Nampak macam hidup sangat tahu dengan dia punya percikan air dia kan. Memang nampak so live lah. Pertama, kita ada apa? Kita ada serbuk buah delima. Kita ada serbuk anggur hitam. Amboi, panjangnya conteng. Im-iwan, subhanallah, terkejut kita tengok panjang garisan dia. Okey. Dan kita ada satu lagi yang kita panggil True Brok. True Brok itu pun ekstrak biji brokoli. Ni ekstrak biji brokoli Dan apa yang perlu anda tahu, bahan-bahan yang kita ada ni dia akan menyumbang kepada ascorbic acid function, iaitu vitamin C. Right? Dan kalau yang risau, ni macam minuman ni manis lah, saya ni ada diabetik, boleh ke minum? Jangan risau sebab gula yang ada dekat dalam berry mix ini berasaskan fruktosa yang selamat untuk tubuh. Okay? Jadi kalaupun kita ni tak ada diabetik, janganlah kita minum susu, minum berry mix ni macam orang tak ingat dunia. Dalam Islam kata bersederhana itu bagus, berlebih-lebihan itu memudaratkan. Dan saya nak bagi tahu, walaupun delima dikata makanan sunnah, tak boleh kita makan satu hari satu lori, tak boleh. A'nabun, anggur kan. Walaupun a'nabun, anggur tu memang antara makanan disebut dekat dalam Al-Quran. Tapi kita tak boleh satu ladang tu kita nak habiskan seorang tiap-tiap hari. Dia akan mendatangkan mudarat. Jadi makanan sunnah itu adalah memang wujud, tetapi sebenarnya yang patut kita amalkan adalah pemakanan sunnah ikut Rasulullah. Pemakanan sunnah ikut Rasulullah adalah makan bersederhana, makan bila perlu, makan ikut kuantiti. Okay, dapat Right. So apa benda lagi yang kita nak kena tahu dekat dalam berry mix ni? Okey, anda perlu tahu tentang ascorbic acid. Nama kan main lagi ascorbic acid, tapi dia ialah vitamin C. Ini adalah sumber-sumber daripada vitamin C. Tapi yang kita pilih yang 3 bahan tadi. Delima, anggur hitam dan juga brokoli. Nampak tak brokoli ni kan? Alright. So apa yang perlu anda tahu adalah nama saintifik bagi vitamin C adalah ascorbic acid. Ianya adalah vitamin yang larut air dan tak disimpan lama dalam badan kita. Jadinya kalau ambil banyak pun tak guna sebab dia hanya akan dicernakan beberapa miligram saja. Semaksimum 2000 miligram kita seorang dewasa. Okey. Jadi kalau ada orang tanya kenapa struktur berry mix tu dia macam nampak berair-air sikit ataupun kalau kita terdedah sikit dia cepat berair, kerana vitamin C adalah sifat larut air. Bila sifat larut air dia memang macam itulah sifat dia. Okey. Dan dia mempunyai satu fungsi fisiologi untuk pembentukan kolagen. Apakah kepentingan kolagen? Dia memberikan struktur kepada tulang rawan kita, otot dan salur darah kita. Nampak tak? Penting tahu kolagen ni. Bukan kata nak cantikkan untuk keanjalan kulit saja, tetapi lebih daripada dalaman. Yang kedua, ianya adalah antioksida
alami, alami yang cakap semula jadi ataupun yang memang yang dikurniakan oleh Allah, yang tugasnya untuk melindungi sel kita daripada kerosakan akibat radikal bebas. Okey, seterusnya, manusia yang kekurangan vitamin C, dia tak boleh gantikan kolagen dia dekat dalam tubuh. So ambillah kolagen banyak mana pun dekat luar, dia tak mampu nak menyamai vitamin C yang memang diperlukan dalam tubuh, di mana vitamin C kita ni dia akan regulate balik tubuh kita ni, menghasilkan satu dipanggil chemical reaction yang menjadikan vitamin C tu menjadikan chemical reaction tu menghasilkan kolagen. Maknanya kalau kita kurang vitamin C, memang kita tak boleh buat kolagen lah dalam badan kita. Dan vitamin C ni berkesan untuk sel semar, kanser dan masalah kesihatan bagi warga emas. Jadi penting kan vitamin C ni. Kalau kata macam dulu saya tak jumpa lagi berry mix, kawan saya ni lah lemon. Kalau kata saya macam nak flu sikit, nanti saya akan bancur lemon tu untuk saya. Okay, right. Dan untuk satu family lah. Okay. Kenali gula yang anda ambil seharian. Saya tak boleh minum lah berry mix ni, manis lah. Gula apa yang dipakai ni? Saya akan bagi tahu anda jenis-jenis gula. Kena pandai tengok kat kotak ni kat kotak ni. Kalau dia tulis macam kat sini, dia tulis bahan dia. Fruktosa, nampak kat sini ada fruktosa kan? Baca kat sini. Maknanya kita punya bahan kita berasaskan apa itu fruktosa? Fruktosa adalah gula yang ditemui secara alami dalam buah-buahan, sayur-sayuran dan juga madu asli. Saya tak sukalah buah ni sebab manis. Boleh tak saya nak buang gula tu? Mana boleh, sebab dalam buah-buahan tu dah ada manis dia sendiri. So kalau kita tak suka pun memang dia ada. Jadi cara tak suka tu jangan makan. Itu je lah. Okey. Yang kedua, fruktosa tidak akan dialirkan dalam darah sehingga menyebabkan gula dalam darah meningkat. Macam mana nak join kelas tu? Okey, anda join dekat classpoint.app, pergi dekat Google Chrome, classpoint.app dan masukkan kelas kod ni. Masukkan kelas kod ni. Okey. Cik Asana kalau boleh tolong typekan dekat chat tu classpoint.app, dia punya link dia, dan masukkan 791517 ni. Okey. Balik pada slide. Fruktosa ni dia tak mengalir dalam darah sehingga menyebabkan gula dalam darah kita meningkat. Fruktosa juga tak menyebabkan insulin dalam darah kita meningkat. Jadi pertanyaan, adakah orang diabetik boleh mengamalkan berry mix? Boleh. Tapi macam saya sebut, janganlah sebab berry mix ni fruktosa kita daripada minum satu cawan jadi setiap hari, setiap jam nak minum. Itu memang jadi gula naik lah kan. Okey, sebab banyak macam mana dia akan mudarat. Ingat sederhana itu disarankan, berlebih-lebihan memudaratkan. Okey, right. So nampak tak kat sini fruktosa memang digalakkan sebab dia tidak menyebabkan peningkatan gula dekat dalam darah kita. Yang kedua, yang paling banyak dekat luar, glukosa. Apa itu glukosa? Tertinggal A pula. Glukosa yang dimasukkan melalui makanan atau minuman disalurkan dalam darah, disimpan dalam sel otot dan hati. Gula yang ada dekat dalam darah ini disebut gula darah. Yang orang cakap dicek-cek darah tu kan. Dicek darah, gula naik lah. Sebab apa? Glukosa. Okay? Berlebihan glukosa dalam darah ni menyebabkan diabetic type 2. Okay, proses dia macam mana? Kita makan, lepas tu disimpan dalam darah. Lepas tu dimasukkan untuk proses pertama dekat dalam hati. Dia simpan dalam hati, simpan dalam otot. Nak cernakan dia tu, dia kena pergi pada pankreas pula. Banyak kerja organ ni. Kita dah mulakan tu daripada umur kita 1 tahun. Umur sekarang dah 47 tahun. Lama-lama pankreas kita pun dah malas nak buat kerja. So kemana pergi gula tu? Dia masuk dalam darah secara direct. Dan menyebabkan tak pasal-pasal dapat diabetic type 2. So kalau anda dah ada diabetic type 2, recall balik pemakanan kita sebelum ini. Okay. Dan yang ketiga adalah sukrosa. Yang ini paling banyak dekat dalam makanan-makanan segera yang kita jumpa kat luar. Apa itu sukrosa? Sukrosa adalah gula yang belum dalam bentuk yang paling sederhana. Macam ini belum bentuk yang kita dah uraikan. Okay, dia perlu dipecahkan dahulu dengan bantuan enzim beta fruktosidase. Kan? Lepas tu dia pecah dan boleh jadi glukosa. Maknanya glukosa ni terus masuk darah. Sukrosa ni ada satu step pula.
nak kena ada orang bantu dia, ada satu benda tu bantu dia pula, pecahkan dia jadi gula, masuk dalam darah, banyak pula kerjanya kan. Jadi akibat daripada mungkin enzim beta fruktosidase ni dah tak boleh nak bekerja lagi, dah malas nak kerja, lama-lama dia terenap dalam badan kita, duduk dekat dalam sel kita, masuk dekat lemak, masuk dekat bawah kulit apa semua, jadilah obesity. So nampak kan? Kenapa kita perlu memilih gula yang lebih sihat. Yang kedua, kenapa kita kena jaga kita punya tubuh kita daripada radikal bebas bagi memastikan penyakit tak datang kat kita. Ataupun kalau dah datang tu kita nak dia pergilah cara baik-baik. Okay? So, are you ready untuk keyword nombor 2 kita adalah kecantikan. Okay. Kecantikan. Okay. Sila catat keyword anda. Okay, alhamdulillah kita masih ada 300 partisipan lagi. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis masa Right. Kecantikan habis Okey, kita sambung. Inilah dia bahan-bahan di dalam berry mix. Delima. Saya cukup suka ambil gambar delima ni. Cantik dia punya isi dia. Okay, apa yang ada dalam delima ni? Delima adalah sumber yang mengandungi, sumber yang mengandungi nutrien yang bermanfaat yang digunakan untuk penyakit berkaitan, untuk melawan penyakit berkaitan kanser. Okay, right. So, apa lagi yang delima ni ada? Delima ini mempunyai banyak komponen aktif yang bersifat antioksidan, anti radang, neuroprotektif daripada alam semula jadi. Neuro adalah kita punya saraf. Protektif adalah penjagaan. Maknanya dia akan jaga saraf kita juga. So nampak tak? Hanya dengan delima. Okey. Lepas tu jus dia ni sangat tinggi antioksidan berbanding dengan yang menyamai dengan teh hijau. Okey, kalau ada orang tak suka pahit-pahit dia tak akan ambil teh hijau lah. Okey, tapi saya amalkanlah. Okey. Right, delima ni dia unik tau. Bukan dia punya buah dia aja ni. Tapi akar dia, kulit dia, bunga dia pun sangat baik untuk melawan penyakit. Jangan tulis kita punya keyword dekat chat ya. Okay. Delima dia punya uniknya sebab semua daripada akar sampai ke atas sampai ke bunga sangat bagus dan sangat berguna bagi rawatan-rawatan termasuk cirit berit dan juga serangan mikrob. Okay. Untuk orang yang ada masalah kulit, cuba amalkan berry mix ni. Sebab orang ada masalah kulit ni, dia potensi diserang oleh mikrob dan juga parasit sangat-sangat tinggi. Okay, cirit berit ni jugalah. So kita boleh cuba insyaAllah. And then, kulit dan isinya kaya dengan vitamin C. Saya dah sebut dah tadi vitamin C kan, iaitu ascorbic acid. Okay, kita nampak tak? Kita dah nampak dah. Satu bahan dia adalah delima. Delima kaya dengan macam-macam khasiat. So maknanya anda dah dapat khasiat pertama yang dibekalkan daripada delima. Sebaik saja anda mula consume berry mix. Okey, apa yang kedua? Right, yang kedua. Yang kedua adalah anggur hitam. Okey. Anggur hitam merupakan satu sumber antioksidan yang tinggi berbanding bahan-bahan buah-buahan yang lain. Kita ada banyak buah-buahan yang lain tapi anggur hitam dia lebih tinggi dan dia lebih tinggi berbanding daripada anggur merah dan juga anggur hijau. Dan uniknya dia mempunyai 18 sebatian yang dikenal pasti daripada anggur hitam. Saya tak mentionkanlah apa sebatian tu. Salah satunya adalah antioksidan. Okey. Bahan mentah ini juga tinggi dengan vitamin C. Tadi vitamin C, dia vitamin C juga dan juga polyphenols. Polyphenols ni dia juga terdapat dekat dalam pisang. Okey. Lepas tu kandungan antioksidan ini tadi saya dah sebut lebih tinggi berbanding dengan anggur hijau dan anggur merah. Dan dia sangat efektif dalam mencegah kerosakan sel akibat tindakan radikal bebas. Dah saya sebut awal tadi tentang radikal bebas, bagaimana dia mengancam sel kita apabila terlebih-lebih keluar. Dan dia mengandungi lutein dan zeaxanthin dalam memelihara kesihatan mata. Jadi amalkan makan anggur hitam, insya-Allah kita boleh memelihara kesihatan mata kita daripada titik kebutaan. Okey. Dan dia juga adalah antimikrob yang menghalang pertumbuhan bakteria. So nampak tak?
TDC memilih bahan bukan setakat untuk radikal bebas tetapi untuk menghalang bakteria masuk dekat dalam tubuh kita. Ada dua dah, antimikrob yang tadi, yang antimikroba dua-dua ada. Delima ada, anggur pun ada. So memang kita ada the super product, okay? Dan yang ketiga kita ada True Broccoli, iaitu kita ambil broccoli seed. The powerful antioxidant protection. Okay, apa yang True Broccoli ni ada? Brokoli digunakan untuk rawatan kanser, penyakit kulit, arthritis. Arthritis pun guna okey. Arthritis, okey. Kanser, penyakit kulit, kencing manis, penyakit buah pinggang, kolesterol dan lain-lain. Nampaknya kita punya berry mix ni semua orang boleh minum lah. Orang sihat ke orang sakit boleh minum sebab ada arthritis, kencing manis, buah pinggang, kolesterol macam-macam lagi okey. Kelebihan True Broccoli daripada True Broc, glucoraphanin, sebenarnya dia adalah broccoli seed, iaitu biji benih brokoli. Dia menyediakan antioksidan yang paling berkesan. Okay, kalau pernah dengar orang cakap kalau benih yang baik lempar dekat tanah jadi pokok, kalau lempar dekat laut jadi pulau kan. Jadi maknanya kita ambil seed daripada brokoli ni, mudah-mudahan dengan mengamalnya kita akan menjadi sihat, insya-Allah okey. Kelebihan dia juga menghapuskan toksin bahaya dari tubuh. Kalau yang tadi tu protect kita daripada radikal bebas, memberikan kita punya sel kita kesihatan semula. Tapi kelebihan daripada True Broccoli ni, badan kita penuh toksin, dia singkirkan. Jadi kalau mana kawan-kawan yang minum berry mix ni, permulaan ni asyik membuang aja kan, maknanya dia sedang membuang toksin termasuk berpeluh lah. Okey, so anda jangan risau. Ada yang tanya, puan ada healing crisis tak? Saya cakap saya nak cerita pun saya tak pasti sebab produk ni baru je keluar, tak sampai sebulan. Ada tak testimoni? Ni lagi melampau. Saya kata benda ni baru keluar, apa kata kita sendiri testimoni kat diri kita? Betul tak kan? Okey. Seterusnya, ia adalah pertahanan semula jadi terhadap pencemaran dan toksin setiap hari. Tadi kan kita nampak asap rokok, asap bitu, asap kimia, asap kilang, apa semua, asap bas kan. Okey, termasuk asap membakar sampah tu. So bila kita mengamalkan berry mix yang ada True Broc glucoraphanin ni, kita boleh pertahankan diri kita ni daripada pencemaran dan toksin setiap hari. Dan dia mempunyai satu keupayaan untuk meningkatkan enzim antioksida secara tidak langsung dan kekal aktif selama 72 jam. Nampak tak? Kenapa berry mix ni 15 sachet je ni? Mahal lah. Memang mahal kalau nampak 15. Tapi kalau nampak satu sachet boleh bertahan selama 72 jam, dia dah jadi murah gila. Kalau tak percaya, cuba kira RM8 bagi dengan 3. Okey. Keupayaan lebih lama daripada antioksidan lain dan this is the killer factor kita. Kat lain memang ada. Saya tak nafikan dekat luar berlambak. Siapa yang cakap, puan saya tak nak jual lah brokoli berry mix ni. Dah banyak dah kat luar tu. Saya cakap korang rugi sebenarnya. Sangat-sangat rugi. Sebab dekat luar sana ada semua benda. Malah dia ada 7 hingga 8 pun bahan. Tetapi setakat ni yang ada True Broc ni hanya di dalam TDC. Kenapa tak gunakan faktor ni? Kita mempunyai keupayaan lebih lama antioksidan daripada produk yang lain. Dan kita boleh safeguard kita punya antioksidan tu selama 72 jam. Jadi bila kita mempunyai antioksidan yang lebih, bermakna kita dapat semula kesihatan kita. Kita regain kesihatan kita. Dan untuk perempuan yang suka kecantikan, insya-Allah dengan mengamalkan secara konsisten, anda akan dapat semula kecantikan yang anda inginkan. Mungkin tak macam 25 tahun, tapi dapat ghostan 10 tahun. Okey kot kan? Daripada kita tengok orang cantik, kita sakit hati tak? Dan peningkatan enzim fasa kedua menghapuskan radikal bebas dan pencemar. Yang tadi protect, halang, neutral, halang, protect. Tapi kat sini hapus dan menghapuskan radikal bebas yang jadi dan pencemar. Macam saya sebut, radikal bebas kalau banyak sangat dia akan jadi musuh. Tetapi kita perlukan. Macam tu juga dengan bakteria dalam usus. Kita perlu bakteria yang baik. Dah banyak-banyak sangat dia jadi musuh. Okay, nampak Jadi inilah kelebihan True Broccoli yang anda sebenarnya kena highlight. Dan dia mengekalkan tindak balas keradangan yang sihat. So nampak tak? Actually, yang 1 nombor 2 tadi, delima, anggur hitam, yes, memang powerful.
tetapi this is powerful among the rest. So kalau tak highlightkan yang ini, anda sangat-sangat rugi kerana trend orang memang cari antioksidan. Kalau yang mana rasa susah nak jual susu, kawan saya tak minum susu, dia minum susu dia muntah, offer yang ini. Kalau yang ini juga dia tak nak, maknanya dia bukan tolak produk, dia tolak awak. Okay, jadi kita kena memberi sesuatu yang baik untuk kawan-kawan kita. Right, so quiz yang pertama. Quiz yang seterusnya, sorry, yang kedua. Okey, dah bersedia dengan quiz. Apakah bahan-bahan yang terkandung dalam berry mix? Cluenya, kita mempunyai lebih daripada satu jawapan. So bersedia dari sekarang, 1 minit dari sekarang. Okey. Dia pergi try pula dekat saya punya ni. Betul orang-orang ni. Jawab dekat class point, bukan dekat saya punya slide. Wah, ramai jawab 101. Tadi tak ramai. Jangan conteng saya kata. Jangan bagi jawapan kat kawan. Okay, time's up. Okay, jom kita tengok. Okay, kita tengok siapa yang jawab. Okay, nampak Ming 71. Sekejap saya tengok adakah jawapan kedua dia juga. Okay. Yang ini dia, saya kena tengok siapa yang jawab betul. Sebab jawapan dia adalah B, C dan E. Saya tengok nama yang sama dekat sini tau. Okey. Ada nama yang dekat B ni dia ada, dekat yang tu dia tak ada. So saya tengok Saya kena tengok siapa yang berada di atas yang ada di ketiga-tiganya. Okey. Ada yang jawab dekat sana tu ada, tapi dekat sini tak ada. Sekejap ya. Saya kena tengok satu-satu. Yalah, ini kita buat suka-suka je kan. Okey, alright. Okey, saya dah nampak dah siapa dia punya pemenang dia. Kalau yang mana tak berapa pasti lagi, maknanya ada yang jawab, masih ada lagi yang terjawab babas-babas kan. Maknanya anda masih tak berapa nak ingat lagi bahan-bahan dia. Sebenarnya kuis ni lebih kepada nak tahu sama ada faham atau tidak. So pemenang dia adalah saya dah nampak ni apa, Norlida 769. Ada Norlida Rich ke apa tu nama dia tadi? Norlida Rich 9769. Ada Rich ke tidak? Saya Norlida 9769 tak ada Rich rasanya. Dia dah dia dah terlari-lari. Okay, ini pemenang kita Norlida 9769 nanti HQ akan menghubungi anda Okay, right. Okay. Okay, seterusnya ini satu jawapan. Ini soalan yang terakhir. Apakah jenis gula yang menyebabkan diabetic type 2 sekiranya diambil berlebihan? Okay. Kita mulakan dari sekarang. Laju.
Okey, dah tamat. Okey, kita tengok siapa. Kita tengok siapa yang kena. Okey, tahniah kepada Birish 769. Okey, Birish 769. Okey, untuk ketiga-tiga ni nanti pihak HQ ataupun anda boleh PM ke macam mana ke pihak HQ akan menghubungi anda. Okey? Alright, okay, tahniah. So, okey. Kita habiskan presentation kita. Okay, product bearing mix. Kita boleh buat functional claim sebab benda ni ada dekat kotak. Kita boleh menggunakan functional claim bahawa kita mempunyai tinggi vitamin C bagi membantu penyerapan zat besi daripada sumber bukan daging, dan kita juga vitamin C kita juga menyumbang kepada penyerapan zat besi daripada makanan. Puan, kenapa zat besi ni penting? Zat besi ni penting bagi menentukan kita punya kepekatan darah kita juga, dan nak tengok sama ada kita ni punya hemoglobin kita itu stabil atau tidak. Jadi ada orang dia makan makanan yang boleh menyerap zat besi. Dia makan makanan yang ada zat besi, tetapi zat besi tu pergi macam tak, apa kata orang, tak membantu tau. Jadi bila kita minum Berry Mix ni, dengan ada vitamin C ni, dia mampu untuk menyerap zat besi daripada sumber bukan daging dan juga daripada makanan yang kita makan. Jadinya kalau kata kita nak meningkatkan kita punya hemoglobin tu, minum Berry Mix ni, insya-Allah anda makan satu makanan yang bersumberkan zat besi, dia akan mampu menyerap zat besi yang anda makan. Okey. Dan ini adalah fakta nutrisi Berry Mix. Anda boleh lihat dekat sini, kalau jenis mata yang gabun tu kena, apa kata orang, kena ni lah, kena pasang bino ke apa, mikroskop ke, tengoklah kat sini, baca kita punya functional, kita punya maklumat makanan kita. Dan cara penyediaan yang digalakkan adalah mencampurkan satu paket dengan 250 ml, saya ambil 300 sebab 250 tu macam pekat sikit. Kita kacau hingga larut dan sedia untuk dihidangkan. Dan inilah bahan-bahan yang saya sebut tadi: fruktosa, serbuk buah delima, serbuk anggur hitam, ascorbic acid, ekstra biji brokoli, dan kita mengandungi S-sulfim potasium. Ini adalah pemanis yang tanpa zat. Okey. Jadi keyword last yang terakhir adalah muda. Sebenarnya nak habis dah ni dah. Dah sampai keyword nombor 3 ni dah, kita dah habis dah ni. Sikit je lagi saya nak terangkan. Keyword terakhir kita adalah muda. Pada yang ada masalah lain ke apa ke, saya nak patah balik bagi tahu keyword tak dibenarkan. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak, sebabnya itu adalah tanggungjawab yang telah diberi kepada saya. Kalau kata saya tak dapat nak ulang balik, saya mohon maaf banyak-banyak ya. Okay. Alright. Okay, pendek je keyword dia. So dah catat Okay. Dapatkan Berry Mix anda dengan pilihan harga berikut. Kalau belum jadi ahli, ini adalah pilihan package untuk keahlian ahli baru. Satu kotak RM120 terus jadi ahli dengan package consumer. 3 kotak RM330 package silver, atau 15 kotak dengan harga RM1,200 package gold. Dan yang terakhir 30 kotak dengan harga RM2,300 iaitu package platinum. Yang mana anda boleh campurkan Berry Mix dengan C2 Joy untuk orang yang beli 3 kotak, 15 kotak atau 30 kotak. Campuran dia tu nanti kita tengok dalam sistem. Okay, bila dah jadi ahli,
Puan, saya dah jadi ahli situ Joy, boleh ke saya beli Berry Mix? Tak ada masalah. Once you dah jadi ahli saja, walaupun dulu beli situ Joy, tak beli Berry Mix, anda layak untuk dapat harga repeat order dengan harga 2 kotak RM150 ataupun 3 kotak RM215. Dan juga boleh di mix and matchkan bersama dengan situ Joy. Okey? Nampak tak? Jadi kita nampak dekat sini kita ada kita ada banyak pilihan sebenarnya. Puan, saya puan bajet lah tapi saya nak juga raspberry mix ni. Saya perlu situ Joy. Dah Ali? Dah. Tak susah. Beli 2 kotak RM150 kan? Habis puan macam mana puan saya nak jadi ahli, saya tak cukup bajet lah. 1 kotak boleh ke? Boleh, RM120. Boleh ke saya layak dapat beli 3 kotak lepas ni? Tak ada masalah. Janji you adalah ahli yang berdaftar dengan TDC. Okey? Clear jadi dah sampai habis dah. Jadi kalau kata ada yang nak ni boleh menghubungi saya dan saya nak minta tolong satu lagi survey untuk saya. Adakah anda berpuas hati dengan program hari ini? Sila nyatakan tahap kepuasan hati anda dengan menyatakan dalam beberapa patah perkataan, sebab saya nak buat satu postmortem lah daripada apa yang kita lakukan hari ini. Okey. Okey, terima kasih semua. Saya dah sekejap sikit lagi nanti ada masa dah nak habis lagi lebih kurang 30 saat saja lagi. Kalau siapa ada yang nak menulis komen, tak sedap lah puan, boring lah puan, tak apa. Saya okey je terima sebab kita tak boleh terima pujian je. Kita kena banyak terima kritikan. Kan? Bagi menentukan sama ada bagi nak perbaiki diri kita kan? Mary atau Maria. Sangat puas hati sebab akhirnya saya dapat tahu apa berry mix kandungannya sekali. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey. Jadi kalau ada pertanyaan, anda mungkin boleh boleh salurkan dekat ruang chat kita. Okey, jadi kita akan pergi kepada pertanyaan lah yang mana boleh saya jawab. InsyaAllah saya cuba jawab. Okey.